Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, berikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama untuk menunaikan solat fardu maghrib berjamaah, dan diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap amalan yang kita lakukan. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih lagi dikurniakan nikmat yang besar, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesihatan yang amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sama-samalah penuhi nikmat yang Allah kurniakan ini untuk berjalan mentaati Allah Ta'ala dan juga jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perbanyakkan mengisi ruang-ruang hidup kita, ruang-ruang masa yang diberikan kepada kita dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan apabila kita memenuhkan masa kita dengan amalan-amalan kebaikan, akan menghapuskan kejahatan dan keburukan. Dan dia tidak akan memberikan ruang kepada kita untuk melakukan kejahatan, kerana masa kita sentiasa dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Itulah hendaknya kehidupan kita. Hakikat kita ini semua sedang beratur menunggu bila-bila masa sahaja dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sedang beratur, tuan-tuan. Saya pun sedang beratur, tuan-tuan yang berada di hadapan saya pun sedang beratur. Dan kita beratur ni, kita tak ada nombor giliran, tuan-tuan. Tak ada. Walaupun yang di depan pada zahir kita, itulah yang pergi dulu, dah 80 dah, 90. Kita ni tengah-tengahan lambat lagi, tak ada. Hakikatnya giliran tu ada, tapi di sisi Allah Ta'ala giliran tu dah ada, tapi kita tak tahu gilirannya kita. Pada Allah, Allah tahu dah gilirannya siapa. Jadi oleh kerana kita tidak mengetahui giliran kita bila akan dipanggil, dan kita pula memang sedang dalam menunggu untuk dipanggil, maka bersedialah bila-bila masa. Bila kata bersedia itu,
Tak ada ruang lagi dah untuk kita mengisi dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Ya. Andai kita tengah tunggu turn barisan, tuan, tiba-tiba kita kata, aku nak pergi kedai dulu lah. Tengok rupanya time kita pergi kedai itulah turn kita. Ya, melepas. Jadi dalam keadaan kita tak tahu bila dipanggil, tiba-tiba kita buat leka, masa kita leka itulah yang kita dipanggil. Itu yang kita bimbang dan kita risaulah. Jadi sebab itu kita penuhkanlah isi dan masa kita sebaik yang mungkin dengan amal-amal kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah malam ini kita sambung kuliah pengajian kita. Masih lagi kita berada pada surah yang keempat dalam juzuk Amma, iaitu surah Al-Infitar. Ya, pada bulan yang lepas kita sudah masuk mukadimah dalam surah Al-Infitar. Jadi insya-Allah malam ni kita mula menyentuh tafsir dia lah. Saya ingat kita baca satu ayat pada bulan lepas, tapi kita sambung mula baliklah daripada ayat pertama. Sebab minggu lepas pun, bulan lepas kita cuma baca sekali imbas sahaja. Ya, kita pergi terus ke muka surat 94 tuan-tuan, tafsir dan ulasan. Ya, muka surat 94. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iza as-samaa'u fatarat wa izal kawakibun tatharat." Yang bermaksud apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya. Sebagaimana yang kita dah sebutkan sebelum ini, surah-surah di dalam Infitar, surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq, itu semua adalah surah-surah yang memberikan gambaran tentang suasana dan situasi hari kiamat. Kalau nak tengok gambaran seperti berada jelas di hadapan mata kita hari kiamat itu, bacalah surah-surah ini. Termasuklah surah yang kita baca ini, surah Al-Infitar. Nak cerita real berlakunya hari kiamat, itulah situasinya. Dan Al-Quran ini dia bukan satu dongengan. Al-Quran dia adalah suatu kisah yang benar. Kalau apa yang dikata oleh Al-Quran A lah yang akan berlaku. Jika Al-Quran menyebutkan kisahnya yang akan berlaku begini, begitulah juga yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Tidak ada manipulasi dalam ayat Al-Quran. Jelas lagi nyata Allah terangkan dalam Al-Quran. Jadi bila begitu hakikatnya, maka kita dapat gambarkanlah situasinya dengan ayat yang Allah terangkan. Ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila langit terbelah, was-sama iza samaa'un fatarat. Apabila langit terbelah. Hari ini kita dilindungi, tuan-tuan. Dengan awan, dengan atmosfera, dengan lapisan ozon. Semua itu Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Dan hari ini kita berada di bumi ini, apa jua yang ada daripada luar, ada sistem perlindungan yang Allah ciptakan pada bumi. Yang mungkin kita sedar, mungkin kita tak perasan. Kalau kita nak cerita langit terbelah, itu suatu yang dah besar lah. Satu yang gambaran tu terlalu dahsyat lah. Terlalu besar. Kita nak gambarkan. Dan benda ini berlaku hari kiamat. Akan berlaku hari kiamat nanti. Kita tak lalui lagi. Kita hanya boleh imagine saja. Tetapi kita mungkin hanya boleh gambarkan benda tu besar sangat. Kita pergi yang kita dah lalui. Dia benda yang kita dah lalui dengan benda yang kita belum lalui, dia ada beza, tuan-tuan. Walaupun benda tu yang kita dah lalui tu sikit je, tapi yang sikit tu memberi kesan. Kadang-kadang gitu.
Orang cakap sakit batu karang. Orang cakap lah. Orang yang tak lalui mungkin dia tak rasa lah. Sakit batu karang. Sakit yang paling sakit selepas bersalin, kata orang. Kata orang yang dah lalui. Walhal dia tak pernah bersalin pun. Dia lelaki lah kan. Dia tak pernah bersalin. Tapi bila dia kena sakit batu karang tu, dia kata, oh kalau kena ni. Tak tahu cakap. Ada yang pernah kena? Rasa nak sepak, nak air rasa. Tahu lah. Pasal dia dah rasa. Tapi kalau orang tak rasa, kita nak cakap, oh sakit, jangan buat pasal. Jadi kita cerita benda yang kita dah lalui, dan itu sedikit itu boleh menggambarkan yang besar tu nanti. Yang langit terbelah. Kita katalah, ni saya buat gambar, ni tisu. Kita katalah, contohlah, langit itu, terbelah itu, kita kata, terbelah lah. Maksudnya koyak. Daripada hujung fatara itu, terkoyak, terbelah. Daripada ujung ke hujung. Terkoyak. Besar lah kan. Okey, itu dah besar. Katalah kita nak gambarkan yang kecil. Dia ada, kita kata apa? Ada lubang halus sikit. Kita kata. Koyak tu besar lah. Tapi lubang halus sikit. Langit itu. Yang kita sebut hari ini, kita rasa kesan apabila lapisan ozon semakin nipis. Itu kita dah lalui lah. Dan kita sedang lalui benda itu. Hakikatnya kita sedang lalui benda itu. Dia bukan lapisan ozon habis. Tak. Dia, kita kata apa? Nipis lah. Makin lama makin nipis. Apa yang kita dapat kesan dia? Pemanasan global contohnya. Suhu semakin meningkat. Ais di kutub semakin mencair. Apabila ais semakin mencair, paras air laut makin menaik. So, sekadar yang kita dah lalui sekarang ini, lapisan ozon yang menipis sikit, kesan dia cukup besar pada kita. Kita dah rasa panas, cuaca tak menentu. Ozon ini antara lain fungsi dia kepada kita yang Allah ciptakan ialah untuk menapis sinaran UV supaya dia tak direct kepada kita. Tak direct. Macam saya buat contoh, kita katalah sebagai perumpamaan, katalah sini lampu, bila ada filter di sini, cahaya yang turun itu dia akan tidaklah straight lah. Okey, dia tidak akan terus ke bawah. Ada tapisan. Katalah itu hanya berlubang sikit, ada lubang sikit, cahaya itu masuk. Straight. Kita dah rasa dah panas. Cuba tuan-tuan bayang jika ia terkoyak. Terbelah. Belah terus. Terbelah habis. Terbelah habis. Apa yang kita akan dapat? Kesannya. Itulah gambaran yang kita boleh bawa lah sebagai satu perumpamaan untuk kita faham. Betapa Allah Ta'ala ciptakan yang ada di hadapan mata kita ini, alam ini, bukan kita biar tengok kelihatan begitu saja, tetapi supaya kita berfikir. Sementara lapisan ozon yang menipis ini, itu pun kita dah rasa kesannya. Apatah lagi hari kiamat kedahsyatannya, langit itu terbelah. Langit itu terbelah. Terbelah itu bukan erti kata terbelah panjangnya ini ke, panjangnya 1 kilometer ke, panjangnya terbelah habis. Terbelah habis. Tak ada lapisan langit dah. Allah ciptakan bumi dengan kedudukan yang ada sekarang ini, tuan-tuan. Kita kata apa? Bertepatan. Dengan pergerakan yang dia ada. Wa kullum fi falaki yasbahun. Dia ada, dia punya, kita kata apa?
putaran dia, lingkaran dia. Kalau bumi ini hampir sikit je dengan matahari, habis terbakar. Kalau jauh sikit je dari matahari, habis jadi sejuk atau beku. Jadi kita berada pada kedudukan itu, Allah dah beri ketetapan pada kita. Samalah dengan sistem alam yang ada. Ozon yang ada ini, kita perlu jaga, tuan-tuan. Perlu jaga. Sebab itu, kita sedang giat berusaha kempen supaya jaga alam sekitar. Jangan mencemarkan alam. Apabila berlaku pencemaran alam, khususnya yang memberikan kesan kepada penipisan lapisan ozon, dia akan menyebabkan lama-lama kita akan rasa kesan penipisan lapisan. Jadi kita imagine lah, tuan-tuan, bagaimana situasi apabila berlaku yang lebih dahsyat daripada itu. Namun begitu, kita sebagai hamba Allah, kita yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Taala memelihara kita sehinggalah hari kiamat dengan ciptaan yang Allah bina. Waja'alna fawqakum sab'an shidada. Allah ciptakan binaan di atas kamu itu, binaan yang kukuh. Ada lapisan-lapisan dia, atmosfera, lapisan ozon dan sebagainya. Jadi kita beringat, Jadi kena hati-hatilah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Apabila langit itu terbelah. Maknanya apabila terbelah langit, seperti firman Allah Ta'ala yang bermaksud, ni dalam ayat yang lain, surah Muzammil ayat 18. Apa dia? As-sama'u munfatirum bih. As-sama'u munfatirum bih. Yang bermaksud langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Langit akan jadi pecah belah. Sistem di luar daripada alam kita ini akan mula tak tentu hala. Tak tentu hala. Bila langit pecah, kita belum cerita ayat yang kedua tu pula nanti, tuan-tuan. Kemudian ada lagi firman Allah Ta'ala nak menguatkan lagi bahawa peristiwa langit terbelah ini memang benar-benar akan berlaku. Nak memberikan maksud kepada kita, inilah kedahsyatannya. Bukan satu ayat, ada lagi ayat-ayat yang lain Allah terangkan dalam Al-Quran. Seterusnya Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Yang bermaksud, dan ingatlah hari yakni ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Langit pecah belah. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Ar-Rahman, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat waradatan kaddihan. Yang bermaksud, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Itu dah berapa dah? 3 ayat dah. Cerita tentang kisah satu masa nanti, hari kiamat nanti, langit akan terbelah. Dan satu ayat lagi disebut di sini dalam surah An-Naba, ayat yang ke 19, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit, maka terserlahlah beberapa pintu. Langit dibuka. Ini semua ayat-ayat nak menguatkan lagi, tuan-tuan, bahawa satu masa kedahsyatan ini pasti akan berlaku. Dan kita semua akan lalui. Kalaupun kita tidak lalui, mungkin manusia yang berada pada hari kiamat itu nanti akan lalui situasi itu. Kalau mungkin kita tak sampai umurnya. Langit ini adalah ibarat seperti bumbung bagi kita. Apabila langit itu sudah terbuka, maka sudah pastilah berbagai-bagai lagi akan berlaku yang lebih teruk. Ibarat rumah kita. Apa makna rumah jika tidak ada bumbung atau bumbung itu terbuka, tercabut kerana angin kencang ke, ribut dan sebagainya.
pasti akan berlaku yang lebih lagi dahsyat itu. Hujan akan masuk ke dalam tu. Ya. Kalau ada puting beliung macam-macam yang akan boleh masuk ke dalam rumah. Kerana bumbung sudah kita kata tercabut atau terbuka dah. Kita bayangkan kalau rumah kita bumbung tercabut ini, dia takkanlah tercabut tiba-tiba. Mestilah dengan ada angin yang kuat, ada ribut yang kuat, ada puting beliung ke dan sebagainya, maka menyebabkan bumbung tercabut. Dan mungkin binaan-binaan yang lain pun mula satu persatu akan musnah. Bermula dengan bumbung tersebut. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sambung dengan ayat yang kedua, iaitu wa idzal kawakibun tatarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang-bintang ini tuan-tuan membawa maksud bukan semata-mata bintang. Apa yang ada di alam semesta yang berada yang kita lihat ini semua tu, termasuklah planet-planet, jatuh berguguran, berterabur, jatuh. Kena ingat, sekarang ni kita masih ada lagi lapisan yang menyelamatkan kita lah daripada apa jua yang akan melintasi atau masuk ke lapisan bumi ni. Ketika bintang-bintang itu berjatuh berguguran ni yang dalam ayat kedua ni, ketika itu langit dah terbelah, dah tak ada apa, tak ada lapisan apa dah. Maknanya kalau jatuh habis. Ya, bagaimana yang mungkin tuan-tuan boleh tengoklah buat carian yang pernah berlaku di mana-mana negara yang jatuh dikatakan apa ni, orang kata tahi bintang lah. Saya tak tahu apa istilah saintifik dia, komet ke apa dia, bahasa kita kata tahi bintang kan, meteor ke apa, wallahualam. Itu kita serah pada pihak yang lebih arif lah. Kita hanya sentuh bahawa benda tu berlaku, jatuh daripada kita kata alam angkasa lepas lah. Ya, jatuh, dan mungkin jatuh tu bukanlah yang besar, mungkin kadang-kadang taklah besar kan sekadarnya, tapi kesan jatuhannya itu sehingga membentuk kawah yang besar barangkali. Itu mungkin satu, yang jatuh tu satu. Cuba kita bayangkan yang ini yang jatuh ni semua yang ada tu, semua yang ada yang kita tengok itu, planet-planet, serpihan-serpihan, semua akan jatuh berguguran. Ya, kita boleh gambarkanlah bagaimana dahsyatnya. Sebelum ini saya buat gambaran contoh hujan batu. Saya buat gambaran contoh supaya nak bagi nampak hujan batu. Hujan batu ni dia bukanlah daripada sampai ke angkasa lepas punya high punya. Ini tu hanya sekadar awan kita je. Cuma dia jadi beku. Dia turun itu dalam keadaan dia beku. Ais, macam ais. Sini pernah? Ada pernah hujan batu ni? Tak tahu. Tapi ada di Malaysia, biasa. Nak kata biasa tu wallahualam, tapi pernah berlaku. Kena kereta, boleh pecah cermin kereta. Itu cerita yang mudah kita nak imagine sebab dah berlaku. Maknanya hujan batu ni dia bukanlah seketul dua turunnya. Dia turun banyaklah. Kata kalau satu kawasan tu lah. Yang itu pun kita dah rasa dah kelang kabut. Walhal air saja. Air cuma dia beku. Ada yang kata dia jadi sebesar bola perumbu, bola baseball ke. Tak payah bola baseball lah. Cube ais kita kat rumah yang kita beli, yang kita buat, yang kita kecil, cube tu. Cuma kita baling ke orang. Apa rasanya? Oi. Ini benda jatuh daripada atas. Momentum jatuh tu dah tentulah kuat. Itu pun cukuplah kita gambarkan itu. Ataupun nak lagi dekat, kita gambarkan setiap kali hujan, sekarang musim hujan, cuba tuan-tuan kita bayangkan setiap kali hujan ialah hujan batu. Setiap kali hujan
Hujan yang turun itu ialah hujan batu. Dulu saya kecil-kecil, bila orang sebut hujan batu, saya ingatkan batu. Maknanya yang turun tu batu. Rupanya air, dia air lah, sebenarnya air, cuma dia beku. Adalah dia punya prosesnya tu jadi begitu kan. Kita bayang, setiap kali hujannya, yang turun tu ialah hujan batu. Setiap kali hujannya, hujan batu. Macam mana kita? Tak huru-hara kita. Kita nak, kalau hujan air sekarang, kita pun boleh keluar, naik kereta elok kan. Jangankan naik kereta, naik motor pun elok, hujan lebat biasa je. Tak ada apa. Tapi kalau hujan batu, jangan buat pasal. Itu gambaran yang kita nak buat. Jadi apabila bintang-bintang jatuh berguguran, Allah, tak tahulah tuan-tuan, kita nak gambarkan macam mana. Ya. Kalau kita ni masih ada lagi sifat ego, sifat tinggi diri, ya. Sedangkan Allah Ta'ala akan hancurkan alam ini, macam tu je. Kita ni apalah sangat, tuan-tuan. Ibaratnya beginilah, tuan-tuan. Matahari, kita pun tak boleh nak imagine lah besar mana. Sebab kita pun tengok dari jauh je. Kalau nak buat perumpamaan, bawa sebiji bola. Bola sepak ke bola. Kemudian bawa satu, apa kita kata, biji kacang hijau. Biji kacang hijau. Tuan-tuan pegang satu bola, satu biji kacang hijau. Berapa kali ganda bezanya? Kalau kita nak imagine matahari dengan bumi, kita tak boleh nak imagine sebab ialah matahari pun kita tengok dari jauh. Kita nak kata besar, matahari itu besar, memang kita cakap besar lah, tapi macam mana kita nak gambarkan supaya matahari dengan bumi ni, matahari jauh besar, berbesar-besarnya. Dengan bumi. Bumi ni pun kita dah rasa besar. Matahari tu lagi besar. Itu saya kata tadi, ambil bola, ambil kacang hijau lah. Atau orang kata, halus sangat tu Ustaz. Guli lah. Ada yang kata, kacang hijau dengan matahari. Itulah bezanya. Ya Allah alam lah. Mungkin guli boleh kot. Cukup lah. Tak apalah, kita kata guli lah. Guli dengan bola. Jauh, berganda-ganda. Bumi yang besar itu pun halus saja dibanding dengan matahari. Kita yang berada dalam bumi ini tangga mana sangat. Bumi yang kita rasa besar ni pun nak banding dengan matahari, jauh halusnya bumi ini. Sementara kita pula yang berada dalam bumi ini, Allah, mungkin zarah je kot. Tak nampak. Jadi apa lagi yang kita nak ego sangat, tuan-tuan. Allah Ta'ala Maha Besar atas segala sesuatu. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, gitulah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Ayat pertama dan yang kedua. Cukup. Kalau cerita ayat 1, kedua tu pun kita dah rasa gerun lah, tuan-tuan. Kita dah rasa gerun. Langit terbelahnya, bintang-bintang jatuh berguguran. Memberikan gambaran suatu kedahsyatan akan berlaku. Kemudian firman Allah Ta'ala seterusnya, ayat yang ketiga, wa izal bi'aru fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Laut. Dulu saya sebutkan peratusan antara daratan dan juga lautan. Mana lagi luas? Laut ke darat? Laut lagi luas. Peratusannya lebih kurang tuan-tuan, 70% lautan, 30% daratan. Maknanya darat ni kecil. Saya kata macam ni contohlah, air yang dibagi banyak ni. Ya. Tapi cawan yang dibagi mungkin kecil. Ada cawan apa? Yang kecil itulah. Buat apam ke apa. Kecil.
Kalau air ni nak tuang dalam cawan yang kecil itu, sudah pastilah akan melimpah. Jadi begitulah maksud daratan dengan lautan. Lautan lebih luas. Luas tu satu hal. Tuan kena ingat, luas tu satu hal. Isi padu air lautan itu pun satu hal lagi. Sementara luas nak dibanding luas saja pun, air itu, lautan itu sudah 70%. Berbanding daratan 30%. Belum kira isi padu air lautan itu. Jadi apabila air itu meluap naik ke atas bumi, maka pastinya akan habis, tenggelam. Sebab itu sudah dibuat beberapa anggaran dengan pemanasan global ini. Dalam beberapa jangka masa tahun tertentu, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan datang, ada beberapa bandar-bandar besar yang mungkin tak ada dah dalam peta. Terutama yang duduk, yang kawasannya berdekatan dengan laut. Teluk Intan tu pasti ya. Kita pun taklah jauh sangat dengan laut. Macam makan Datuk, haruslah. Bandar-bandar besar, termasuklah negara-negara besar. Negara-negara besar yang mana ada bandar-bandar besar di tepi laut yang memang membangunlah dengan bangunan pencakar langitnya. Kira bandar besar lah, metropolitan. Ada negara-negara yang maju membangun. Ya. Akan hilang daripada peta. Sebab orang kata apa? Anggarannya lah dengan situasi pemanasan global ini, air laut semakin meningkat parasnya, tidak mustahil akan naik sampai ke daratan dan akan menenggelamkan beberapa kawasan-kawasan tertentu. Itu di dunia, belum kiamat lagi. Yang itu ialah situasi masa dunia. Belum cerita yang kiamat. Itu hanya situasi dunia. Sementara yang kita dah lalui ini, banyak yang kita dah lalui, tsunami lah. Yang itu anggaran akan datang. 20 tahun, 30 tahun akan datang. Mungkin kita pun tak pasti benar akan berlaku ataupun tidak. Yang ini cerita yang memang kita dah lalui. Apa dia? Tsunami. Yang mana mungkinlah hanya beberapa persen je. Nak dibanding dengan kiamat tu nanti, yang wa izal biharu fujirat ini, air ini meluap-luap ini, nak banding dengan tsunami ini, sebenarnya sikit je tsunami tu. Tapi itu pun kita dah rasa Allah. Habis. Berapa ratus ribu nyawa habis. Satu negara. Negara lain. Itu satu peristiwa tsunami. Contohnya 2004 yang tsunami Aceh. Itu satu peristiwa tsunami. Tsunami lain lagi yang di Jepun hari itu. Dan beberapa lagi tempat di lain. Sekali datang saja ratusan ribu habis. Air laut itu naik sampai ke daratan. Walaupun dia tidak menenggelamkan terus, maknanya habis, tak ada langsung lah. Dia maknanya dia masuk ke daratan, lama-lama makan masa, akhirnya surutlah air itu. Dia bukan tenggelam terus tenggelam. Tenggelam ketika dia lalu je, lama-lama akhirnya surut. Itu yang surut, bila surut tengok apa ni? Kapal yang kapal besar tu boleh sampai ke tengah-tengah pekat. Dia punya arus. Yang lain-lain tu banyak lagi lah. Ya. Rumah tu terpindah ke rumah ni. Barang orang tu boleh pergi sampai ke sejauh ni. Macam-macam. Ya. Itu yang kita boleh gambarkan dari situasi wa izal biharu fujirat. Gambaran. Sebab itu kita apabila berlaku sahaja bencana-bencana ini, kita sebagai orang beriman, janganlah kita butakan hati kita. Jangan kita butakan hati kita. Kita tengok dengan mata keimanan.
bahawa yang berlaku ini Allah nak bagi peringatan kepada kita. Peringatan satu, mungkin kerana kita lalai, mungkin kerana kita alpa. Peringatan yang kedua, sebahagian gambaran. Inilah gambaran nanti hari kiamat akan berlaku. Kamu renung-renungkan, muhasabah, bahawa semua manusia tidak akan boleh lari, tidak boleh terlepas daripada situasi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Apabila lautan meluap, habis semua. Sebab itu kalau kita tengok dalam peristiwa tsunami itu, tuan-tuan, tak tahu apa yang tinggal. Selepas dia dah naik tu, kemudian air pun dah ni balik, kita tengok macam padang jarak, padang terkukuh. Tak, seolah-olah kita tengok macam tanah yang baru diteroka, baru yang ditebang-tebang semua habis. Nampak? Itu yang gambaran kita nampak. Adalah satu dua binaan-binaan yang kita tengok, contoh masjid yang kekal. Yang lain habis. Tengok gambaran. Sayur, adalah satu masjid yang masih kekal. Mungkin Allah Ta'ala pelihara. Ya. Yang lain habis. Habis semua. Tak ada apa. Tak ada apa yang tinggal. Melainkan sisa-sisa runtuhan yang telah dibawa arus air tersebut. Itu hanya berlaku di negara jiran. Dan beberapa negara-negara lain yang terkesan. Sebelah sana. Kita pun ada juga beberapa negeri yang kena tempias tsunami. Cuba bayangkan ketika peristiwa itu serentak berlaku. Contohnya di sana pun ada tsunami. Di laut Cina Selatan ada tsunami. Di laut mana lagi? Laut belah sana ada tsunami. Laut sini serentak. Dalam satu masa ada 5-6 peristiwa tsunami. Belum kiamat lagi. Cuma peristiwa itu berlaku serentak. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana kedahsyatan itu berlaku hanya baru peristiwa dunia sahaja. Belum lagi kiamat masa itu. Zaman huru-haranya. Tak tahu nak cakap. Orang lari bertempiaran dan sebagainya. Ada lagi lah beberapa peristiwa tsunami yang kita tengok. Baik. Dan apabila kubur-kuburan dibongkarkan, wa izal kuburu bu'tirat, Allah membelah dan memecahkan lautan itu sehingga menjadi laut yang satu. Yalah. Apabila laut dah naik ke dah, habislah dah. Kita tak nampak dah. Seolah-olah macam semua laut habis. Habis semua. Tak ada apa. Macam baru ni berlaku banjir kilat di Kuala Lumpur kan. Memang biasa berlaku pun. Tapi bila berlaku tu kita tengok Allah. Habis. Memang tenggelam sungguhlah bahagian yang bawah tu. Nampak. Kita nampak seolah-olah macam sungai lah, macam seolah-olah. Sedangkan itu hakikatnya itu adalah jalan raya. Bila tak banjir, itu adalah jalan-jalan yang kita biasa lalu, naik motor, naik kereta. Tapi apabila air melimpahi sampai ke paras yang tinggi, kita nampak seolah-olah sungai aja semua. Semua sungai. Sebab dia dah naik menutupi daratan. Maka kita anggap seperti sungai sepanjang jalan tersebut. Itulah gambaran yang kita nak faham tadi. Apabila laut itu dah naik sampai ke darat, seolah nampak satu. Semua daratan itu seperti satu lautan. Air sudah naik ke daratan. Itu yang kita nak bawa gambaran tuan. Kemudian dinyalakan api yang besar seperti firman Allah bermaksud, dan apabila lautan dipanaskan. Apabila dibongkarkan tanah perkuburan, maka terluahlah keluar orang-orang yang telah mati. Pada ketika itu perut bumi berubah menjadi permukaan. Dia akan membongkarkan semua yang berada dalam tanah. Semua keluar. Bongkar semua. Sebab akan berlaku kebangkitan semula. Semua yang mati akan dihidupkan semula. Semua akan bongkar. Apa isi yang ada dalam tanah tersebut akan keluar berhamburan.
Bila mana terjadinya semua perkara yang menjadi tanda-tanda kiamat, maka berikutan dengan itu berlakulah kebangkitan semula dan perhimpunan di padang mahsyar. Bangkitkan semula. Berlakulah perhimpunan di padang mahsyar. Kita akan dihimpunkan semula di padang mahsyar dengan berbagai-bagai ragam manusia berdasarkan amalan masing-masing. Bukan hanya orang di sekitar negeri Perak sahaja. Bukan hanya orang Malaysia sahaja yang dihimpunkan. Bukan hanya benua Asia sahaja yang dihimpunkan. Bukan hanya 2 benua sahaja. Satu dunia, bukan dunia yang sekarang ini. Bermula daripada Nabi Adam AS sampailah hari kiamat nanti. Yang kita tak tahu bila tu, semuanya akan dibangkitkan, dihimpunkan di padang mahsyar. Kalau kita saja berhimpun ni tuan-tuan, orang kita sini lah, daerah kita ni, berhimpunlah kat mana-mana yang kawasan kita rasa luas. Ramai dah agak-agak. Rasa kalau terlepas ni nak cari, boleh jumpa tak? Itu sebab gambaran padang mahsyar, kalau nak tengok, tengoklah suasana ketika wukuf di Arafah. Itu pun tak gambarkan semua. Sebab itu perhimpunan semua manusia yang beragama Islam sahaja. Itu pun bukan semua orang Islam. Maksudnya, hanya orang Islam yang pergi buat haji. Yang tak pergi buat haji, dia tak berhimpunlah di situ. Maknanya ada lagi orang Islam yang tak berkumpul. Itu sahaja pun kalau kita tengok dari udara, orang berhimpun di padang Arafah itu, Allah, macam dia kata apa? Semut lah. Kalau hilang, terputus, tak jumpa tu, dah. Melainkan pakai telefon lah kan. Telefon kat mana-mana tu je lah. Kalau semata-mata nak cari gitu, situ tak jumpa lah. Itu hanya orang yang hadir dari kalangan orang Islam yang nak mengerjakan haji berkumpul di Arafah. Bukan satu semua. Ini semua manusia, termasuklah yang bukan Islam, siapa-siapalah, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah SWT daripada zaman Nabi Adam. Tuan-tuan, kita bayang. Sebab itu kita nak imagine benda yang kita tak boleh nak tengok, sukar. Sekarang ni kita imaginekan benda yang kita dah boleh tengok. Senang. Sebab tu saya buat contoh-contoh tadi, ialah contoh yang kita dah lalui, contoh-contoh yang kita dah nampak, contoh-contoh yang memang kita biasa lalui. Kalau dalam arti kata himpunan di padang mahsyar ini, tengoklah himpunan di padang Arafah. Sikit. Manusia itu pun hanya kalau kita nak kata berapa persen pun tak tahulah, berbanding dengan yang sebenar akan berhimpun di padang mahsyar nanti. Lagi banyak. Ya. Ayat ini bermaksud menghuraikan tentang kemusnahan alam dan kehancuran dunia. Justru itu, ia menjelaskan peristiwa tersebut berdasarkan urutannya, bermula dengan kemusnahan langit yang menjadi bumbung, membawa kepada kemusnahan bintang dan cakrawala langit, kemudian diikuti dengan kemusnahan benda yang berada di bumi seperti bangunan, tanah, musnahnya laut, terbuka bumi, perut bumi bertukar menjadi permukaannya. Begitulah juga pembongkaran kubur. Dia akan berturutan satu-satu daripada langit. Jatuh berguguran, habis bangunan semua musnah. Tanah akan berhamburan. Yang berada di dalam akan jadi di daratan, akan jadi di atas. Semua akan hancur. Itulah yang nak dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang gambaran sebenarnya hakikat yang berlaku pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, kalau tengok, kalau setakat dengar ni, tuan-tuan rasa boleh timbul tak rasa gerun? Tuan-tuan ada timbul tak rasa gerun? Kalau dengar saja, kita, ialah yang gerun-gerun lah. Tapi kalau kita dapat tengok, bertambah lagi tu. Katalah tengah-tengah cakap ini, air naik. Banjir. Masa tu je,
Tuan-tuan yang air naik hujan lebat ni, tuan-tuan kita ni tengok Kedang lalui banjir kilat ni. Nak balik pun tak boleh. Masjid pun dah air naik. Kita bawa tuan-tuan. Inilah sebenarnya sedikit je gambaran. Tapi masa tu saya cakap seorang, yang lain dah lari terbiaran lah. Tak ada dah. Silat-silat yang bercakap ni pun tak lari dah. Masa ni kita boleh bercakap sebab kita dengar je. Tapi kalau berlaku ikatnya. Tengah-tengah macam ni berlaku puting beliung. Lalu cakap, tuan-tuan sabar, tenang. Inilah antara gambaran berlaku masa hari kiamat nanti. Tak cakap dah masa tu. Dengan yang bercakap-cakap tu pun lebur lari dah. Ya. Hari tu ada berlaku apa ni? Gempa bumi. Saya tak pasti, tapi di Indonesia lah. Yang mana video tu lah. Imam tu tengah jadi imam. Saya ingat main subuh barangkali. Ya, berlaku gempa. Gegaran bumi. Yang belakang lari dah. Habis hilang lah. Ya. Imam tu dia pegang lagi. Walaupun adalah perbahasan yang kata sebenarnya larilah. Apa kita nak ni. Sebab ketika itu berlaku bencana. Ada yang kata bagus. Inilah yang terbaik. Sebab dia iman dia kuat, yakin kepada Allah Ta'ala. Wallahualam, kita tak nak ulah panjang yang itulah. Tapi kita tak kena lagi tuan-tuan. Ya? Mentara imam silap pun dah tak tentu hala jemaah nak ikut ke mana ni. Imam tak naik. Imam sepatutnya duduk tahiyat awal. Ya? Imam terus naik. Allahu Akbar. Makmum dah tak tentu hala dah. Ada yang duduk juga, ada yang subhanallah. Subhanallah. Ya? Ada yang mufarakah tu, ada yang balik terus ibadah. Itu baru cerita makmum imam silap. Ya, belum cerita yang saya cakap tadi. Kita tak lalui. Jadi, tu saya kata kita bercakap, kita dengar, kita imani. Tapi bila kita dengar dan kita lihat, lebih lagi menguatkan keimanan kita. Cuma kita lihat itu hanya sekadar apa yang berlaku dalam lingkungan kehidupan biasa kita. Banjir, ya, kalau ada tsunami, kalau ada hujan batu. Saya sebut tadi lah, yang biasa-biasa itu. Tapi kalau kita tengok dengan mata hati dan kaitkan dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan pada hari kiamat nanti, insyaAllah kita akan rasalah kegerunan peristiwa hari kiamat itu nanti. Ya? Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya rasa cukup sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan rasa yang paling besar ialah rasa gerun takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya menjurus tentang peristiwa hari kiamat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Kita tangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Asna'in salam fi khus ila alladhina amanu wa salihat wa sallallahu. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.